Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa tingkatan 1. Jadi, sebelum kita mula, kita kena tahu penggolongan kata terdapat 4, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Hari ini kita akan belajar satu subtopik sahaja, iaitu kata nama. Singkatannya ialah KN. Kata nama merujuk kepada nama manusia, haiwan, benda, tempat dan juga konsep. Jadi KN berfungsi sebagai unsur inti dalam binaan frasa nama. KN boleh digolongkan kepada 3 kategori. Yang pertama, kata nama am. Yang kedua, kata nama khas. Dan yang ketiga ialah kata ganti nama. Kata nama am ialah rujukan nama secara umum dan dieja dengan menggunakan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Untuk kategori hidup, dipecahkan lagi kepada manusia dan bukan manusia. Untuk golongan manusia, contoh doktor, petani, nelayan dan sebagainya. Manakala untuk bukan manusia pula, contoh kucing, kuda dan sebagainya. Untuk kategori tak hidup pula dipecahkan kepada 2, iaitu institusi dan bukan institusi. Untuk institusi, contoh sekolah. Bukan institusi pula dipecahkan kepada konkret dan abstrak. Konkret contohnya meja, kerusi. Untuk abstrak dipecahkan kepada yang dapat berbilang dan juga tak berbilang. Contoh berbilang pendapat. Kita boleh kira ada berapa pendapat, 1 pendapat, 2 pendapat. Yang tak berbilang pula contoh udara. Seterusnya, kata nama khas. Kata nama khas ialah rujukan nama secara khusus dan dieja dengan menggunakan huruf besar pada huruf pertama setiap perkataan. Contoh, Kelantan, Proton. Seterusnya, kita akan belajar tentang kata ganti nama, iaitu KGN. KGN digunakan untuk menggantikan kata nama am ataupun kata nama khas. Mari kita lihat kata ganti nama. Untuk bahagian kata ganti nama dipecahkan kepada 2, iaitu KGN tunjuk dan KGN diri. Untuk KGN tunjuk hanya ada 2, iaitu itu dan ini. Untuk KGN diri dipecahkan lagi kepada 2, iaitu KGN tanya dan KGN orang. Untuk bahagian KGN diri tanya terdapat 3, iaitu apa, siapa, mana. Untuk KGN diri orang terdapat 3 juga, iaitu pertama, kedua dan ketiga. Okey, mari kita lihat KGN tunjuk. KGN tunjuk ini dia menggantikan kata nama dan mendukung maksud benda atau sesuatu perkara yang dirujuk. Jadi apa beza itu dan ini? Itu merujuk benda atau sesuatu perkara yang jauh. Manakala ini pula merujuk benda atau sesuatu perkara yang dekat. Contoh, buku ini sangat tebal. Benda yang dekat. Contoh yang kedua, pokok yang tinggi itu ditebang oleh ayah. Benda yang jauh. KGN diri tanya merupakan perkataan yang menggantikan orang, benda atau tempat dalam bentuk pertanyaan. Jadi untuk KGN diri tanya hanya terdapat 3, iaitu apa, siapa dan mana. Contoh, lelaki itu siapa? Buku latihan kamu mana? Nama bangunan itu apa? Jangan lupa, KGN diri tanya boleh hadir di hadapan ayat dengan adanya partikel kah. Contoh, apakah nama bangunan itu? Siapakah lelaki itu? Manakah buku latihan kamu?
KGN diri tanya juga boleh digandakan untuk membawa maksud tidak tertentu ataupun penegasan, iaitu siapa-siapa, mana-mana, apa-apa. Contoh, siapa-siapa yang berminat boleh memohon. Jadi kita tak tahu siapa yang berminat. Jadi kita boleh gunakan siapa-siapa. Yang kedua, anda boleh bercuti di mana-mana negara Asia. Asalkan negara Asia. Tak kiralah di mana. Asalkan negara Asia, anda boleh bercuti di sana. Contoh yang ketiga, apa-apa pertanyaan bolehlah diajukan sekarang. Jadi tak kiralah apa-apa soalan pun boleh diajukan sekarang. KGND diri orang merujuk diri orang tertentu. Terdapat 3. KGND pertama ialah orang yang bercakap. Contoh, saya, Patik, kami, kita dan sebagainya. Untuk KGND kedua, iaitu orang yang dilawan bercakap. Contoh, kamu, anda, awak. Untuk KGND ketiga pula, orang yang diperkatakan. Contoh, dia, beliau, mereka. Di sini terdapat satu info tambahan. Apakah perbezaan antara kami dan kita? Okey, kami ialah saya dan dia. Orang yang diajak bercakap tidak turut serta. Contoh, kami akan bertolak pada pukul 7 pagi. Jadi, saya dan dia sahaja. Okey, untuk kita pula, kita membawa maksud anda dan saya ataupun kami. Semua. Orang yang diajak bercakap juga turut serta. Contoh, kita haruslah menjaga kebersihan tandas awam. Jadi semua orang, termasuklah saya dan juga kamu, mestilah menjaga kebersihan tandas awam. Sudah dapat beza antara kami dan kita? Bagus. Sekarang, masa untuk uji minda anda. Selamat mencuba. Jawapan akan terdapat di ruangan komen.